Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, berjumpa kita dalam siri ke-93 Goal Forever hari ini. Adakah umat Islam sedang diuji atau diazab oleh Allah ketika ini menerusi wabak? Mungkin bagi sebahagian ianya adalah ujian dan sebahagian lagi azab. Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 21. Yang maksudnya, demi sesungguhnya kami akan berasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka kembali bertaubat. Wabak yang berlaku ini adalah salah satu isyarat yang kuat, isyarat yang jelas dari Allah agar umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, melihat kembali kepada amalan-amalan kita selama ini. Adakah bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah atau hanya ikut nenek moyang, ikut mak bapak, ikut tuk-tuk guru dan sebagainya, dengan alasan mak bapak kita, moyang kita dan sebagainya buat ibadah macam ni dan kita tak mau ubah cara lain. Sebaliknya, Al-Quran dan As-Sunnah adalah panduan atau piawai untuk kita sukat amal ibadat kita. Dalam ekonomi juga ada piawai. Apa piawai dalam ekonomi? Emas. Emas adalah piawai penting dalam ekonomi. Sebab itu, harga emas dipaparkan setiap hari di bank-bank, media cetak dan digital. BNM, Bank Negara Malaysia, turut ada simpanan emas hampir 40 tan. Jika kita lihat emas naik harganya, itu petanda ekonomi ada masalah, bukan berita baik. Lebih tinggi harga emas naik, maka lebih besar masalah ekonomi yang dihadapi oleh dunia. Mata wang kertas yang kita gunakan setiap hari adalah salah satu alat ataupun medium dalam ekonomi ketika kita berjual beli. Kita guna mata wang kertas. Justru dalam konteks mata wang kertas, kenaikan harga emas merupakan isyarat bahawa mata wang kertas makin rosak nilainya. Nilainya semakin turun. Susut nilai wang kertas kita. Iaitu ini adalah dan simptom ataupun gejala kepada nilai susut wang kertas ini adalah kenaikan harga barangan. Walaupun kita berharap kerajaan berbuat sesuatu, hakikatnya tiada siapa boleh halang perkara ini. Halang sementara mungkin, tapi tak boleh halang selamanya. Halang bulan ini, bulan depan naik. Halang tahun ini, tahun depan naik dan seterusnya. Baik, kita kembali kepada isu wabak. Berita Newsweek ini, November baru-baru ini, menyebut sambutan Christmas dibatalkan di kawasan penerima dos terbanyak di dunia kerana berlakunya peningkatan kes. Apakah tempatnya? Tempat yang dimaksudkan adalah Gibraltar. 99% populasi sudah lengkap dos, sama ada 2 atau 3 dos. Tapi masih berlaku peningkatan kes. Di Malaysia, baru-baru ini, kita dengar berlaku jangkitan di Seri Puteri, di mana sebahagian besar warganya sudah pun lengkap dos, kecuali beberapa orang sahaja. Berdasarkan dua senario ini, saya tidak dapat buat kesimpulan yang lain melainkan kata dos-dos yang diambil tidak berkesan untuk kurangkan jangkitan maupun kematian. Ribuan yang sudah lengkap dos pun mati. Ini pandangan peribadi. Saya perlu ikhlas dan tidak berdusta dengan diri sendiri. Dos-dos yang diberikan tidak memberi kebaikan. Ianya hanya ataupun sekadar untuk dapat kebenaran naik kapal terbang, pergi shopping, pergi melancong dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang sia-sia dan bersifat menindas rakyat tanpa asas sains. Ianya turut tidak membantu ekonomi apabila halang mereka yang tidak menerima suntikan untuk bebas bergerak dan turut menyumbang kepada ekonomi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11, Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerosakan di bumi, mereka menjawab, إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita lihat dalam ayat ini Allah SWT ingatkan kita bahawa akan ada golongan yang mendakwa berbuat kebaikan. Mereka kata mereka nak bantu rakyat, sedangkan mereka lah yang sebenarnya punca ataupun terlibat dalam kerosakan. Ataupun macam kita kata negara Amerika, mereka dakwa, Amerika kata mereka nak bantu penduduk dunia atasi masalah. Hakikatnya mereka lah masalah tersebut. Ataupun PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka kata mereka rancang untuk 100 tahun lagi. 17 aspek telah digariskan untuk negara-negara dunia. Ikut sajalah acuan PBB tersebut. Kita lihat firman Allah berkaitan perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Maksudnya sibghah Allah, acuan Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Wallahu alam. Semoga kita berjumpa lagi di sesi perkongsian yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi